Babul iqa' baina sajdatain. Ini bab duduk iqa' di antara dua sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Zubair, beliau mendengar Tawus berkata, kami pernah berkata kepada Ibnu Abbas berhubung dengan iqa', bentuk duduk di atas dua tumit fi sujud, yakni di antara dua sujud, bukan dalam sujud, yaitu di antara dua sujud. Beliau berkata itu adalah sunnah. Qala, beliau berkata, yakni Tawus, qulna, kami katakan sesungguhnya kami nampak duduk begitu jafa'an birrajul, suatu kekasaran, pada seseorang. Jadi bentuk duduk yang seperti itu kelihatan kasar pada seseorang. Ibnu Abbas pun berkata, itu adalah sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis tentang apa yang dibaca, apa yang diucapkan oleh seseorang apabila dia mengangkat kepalanya daripada rukuk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah, Tuhan kami, bagimulah segala pujian sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa-apa yang engkau mahu lagi selepas itu, dan sepenuh apa-apa yang lain selain daripada yang tersebut itu. Qala Abu Dawud, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj mengatakan, diambilnya daripada Ubaid Abil Hasan hadis ini, tetapi tidak terdapat di dalamnya sebutan selepas rukuk, yakni bacaan tadi. Sufyan berkata, kami bertemu dengan syekh itu, yaitu Ubaid Abil Hasan. Dia tidak ada menyebutkan dalam riwayatnya selepas rukuk. Abu Daud berkata, Syu'bah meriwayatkannya daripada Abi Ismah, daripada Amash, daripada Ubaid. Beliau berkata selepas rukuk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan ketika beliau mengucapkan, yakni selalu mengucapkan hina yaqul, ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, apa yang dia selalu ucapkan itu, Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawat, mil'as sama', muammal berkata mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, ahlus thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abd. Engkaulah yang layak dipuji dan diagungkan, engkaulah yang paling berhak untuk diucapkan begitu oleh seseorang hamba, oleh hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan semua kami ini adalah hamba bagimu. La mani'a lima a'taita, tidak ada penghalang bagi apa yang engkau mahu berikan. Mahmud menambahkan dalam riwayatnya, dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang engkau halangkan. Kemudian mereka bersepakat dalam satu nuskhah ittafaqa, mereka berdua perawi itu bersepakat, yakni dalam menyebutkan perkataan berikut ini, wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, yaitu itulah wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd, orang yang mempunyai kekayaan tidak berguna untuk melepaskan dirinya daripada engkau kekayaannya itu.
Wa qala Bishr dalam riwayat ini berkata, Rabbana lakal hamd. Mahmud tidak menyebutkan Allahumma, tetapi dia berkata Rabbana walakal hamd. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kamu ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Kerana sesungguhnya orang yang ucapannya berbetulan, menepati ataupun serentak dengan ucapan malaikat, diampunkan baginya dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan daripada Amir, beliau berkata, makmum di belakang imam tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tetapi mereka mengucapkan Rabbana lakal hamd. Bab doa di antara dua sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ataupun berdoa di antara dua sujudnya, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah daku, kasihanilah daku, afiatkanlah, sejahterakanlah daku, wahdini, pimpinlah daku, warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Bab orang perempuan mengangkat, yakni kepalanya, ketika mereka bersembahyang berjemaah dengan imam daripada sajdah. Dalam nuskha yang lainnya begini bunyi, bab raf'in nisa' ru'usahunna min as-sujud idza kunna ma'ar rijal. Gitu tajuk tu bunyi. Bab orang perempuan mengangkat kepalanya ketika mereka bersama lelaki dalam sembahyangnya. Yang ini sembahyang jemaah dengan lelaki lah. Mengangkat kepala daripada sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakar, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia mengangkat kepalanya selagi orang-orang lelaki tidak mengangkat kepalanya, kerana takut mereka akan ternampak aurat orang-orang lelaki. Bab tulil qiyam min ar-ruku' wa baina as-sajdatain. Ini bab lama masa berdiri daripada rukuk dan di antara dua sujud. Lama masa duduk di antara dua sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud baginda, rukuknya, duduknya dan duduk di antara dua sujudnya hampir-hampir sama. Jadi hampir-hampir sama lamanya. Diriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, tidak pernah aku bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya daripada Rasulullah, tapi dalam kesempurnaan. Yang lebih ringkas sembahyangnya dalam kesempurnaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, baginda berdiri sehingga kami berkata, qad auhama, dia telah terlupa. Dia telah terlupa. Ataupun mana uhima, dia telah tersalah. Kemudian baginda bertakbir dan bersujud dan duduknya di antara dua sujud, wa kana yaqudu bainas sajdatain, dan baginda duduk di antara dua sujud sehingga kami berkata, beliau telah betul-betul terlupa.
Diriwayatkan daripada Bara bin Azib, beliau berkata, saya telah memerhatikan, melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Kamil berkata dalam riwayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Muhammad tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat tu di mana? Dalam sembahyang. Maka aku dapati berdirinya sama seperti rokoknya, dan sujudnya, i'tidalnya dalam rakaat itu sama seperti sujudnya, dan duduknya di antara dua sujud, dan duduknya di antara memberi salam dan pergi selesai daripada sembahyang, qariban minas sawa, hampir-hampir sama lamanya. Abu Daud berkata, Musaddad mengatakan, farak'atuhu wa i'tidaluhu baina rak'atain, berdirinya dan i'tidalnya di antara dua rakaat itu, yakni di antara dua sujud itu. Lalu sujudnya, dan selepas itu duduknya di antara dua sujudnya. Lalu selepas itu sujudnya dan duduknya di antara taslim, memberi salam dan insiraf, bangkit pergi, hampir-hampir sama. Itulah beberapa riwayat. Kita tengok semula. Babul iqa' min as-sajdatain. Bab duduk iqa' di antara dua sujud. Duduk iqa'. Jadi iqa' ni ada beberapa maknanya yang disebutkan oleh ulama. Salah satu maknanya, hak ni memang tak boleh. Hak ni memang tak boleh, semua kata tak boleh. Iaitu duduk punggung ni, papan punggung ni rapat ke lantai, dan kaki ni berdirikan kaki betih. Kaki berdiri. Duduk. Lagu tu. Dan tangan letak di lantai. Betih berdiri, lutut duduk atas lah. Berdiri, punggung tu duduk di atas lantai. Kaki berdiri, tegakkan kaki, lepas tu tangan duduk gini. Lagu tu iqa'. Itu satu bentuk iqa' yang disebutkan oleh pensyarah kitab hadis ni, ada sebut belakang. Hak tu tak boleh. Yang kedua iqa' ni iaitu duduk dengan membuka kedua kakinya. Ketika duduk tahiyat ataupun duduk antara dua sujud, buka dua kaki tu, jadi punggung tu rapat ke lantai. Punggung tu jadi terbuka lah. Rapat ke lantai. Tak boleh juga. Kecuali kepada orang yang uzur lah. Orang yang uzur tu tak kira. Uzur tu lagu tu je dia bolehnya. Itu tak kira dalam keadaan biasa. Satu lagi iqa' yang disebutkan di sini sebagai sunnah Nabi SAW ialah di antara dua sujud tu, bila bangun daripada sujud yang pertama, antara dua sujud itu kaki ni kita berdirikan macam duduk dalam sujud, macam duduk dalam sujud juga, berdirikan. Tapi kita sudah bangun lah, punggung kita tu duduk di atas tumit kita. Tu iqa', bentuk iqa' yang ketiga. Hak ni ada khilaf ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Dah tak boleh tu setara mana? Tak boleh langsung. Ada juga hak kata boleh juga tapi makruh. Ada pula hak kata boleh molek. Kalau duduk lagu tu molek. Kalau duduk lagu tu molek juga. Boleh pilih nak duduk lagu tu ke nak duduk iftirash seperti duduk tahiyat awal tu. Boleh. Ada pilihan situ. Walau bagaimanapun mengikut mazhab Pak, cara duduk yang seperti ini, hak kebanyakan mereka lah, pendapat kebanyakan merekanya makruh. Bukan tak boleh, makruh. Itu hak kebanyakan. Tapi kalau duduk lagu tu pun boleh juga. Boleh juga, makruh. Ini mengikut kebanyakan ulama. Ada ulama yang mengatakan macam Tahawi, dia kata itu sudah mansukh. Cerita dulu. Jadi maknanya sekarang ni tak boleh lah. Hak boleh duduknya duduk iftirash seperti tahiyat awal antara dua sujud. Ada juga lagu tu. Tapi Imam Syafi'i ada dua pendapat
dalam bab ni. Satu pendapatnya sepuh ramai-ramai hak kata duduk antara dua sujud ni serupa dengan duduk iftirah, duduk tahiyat awal tu. Duduk lagu tu. Satu hak ni hak masyhur dan dia amalkan. Satu lagi pendapat dia, nas dia juga ni. Kedua-duanya ada nas. Ada nas ni mana hak dia tulis lah. Hak dia tulis. Kira-kiranya dalam kitab kau, dalam kitab lain kau, daripada anak buah dia, maklum Imam Syafi'i ada menaskan, sebut benda ni. Duduk iq'a' lagu ni hak kita sebut tadi, yang ketiga tadi, dia kata mustahab, molek juga, molek. Bukan makruh lah, tidak makruh. Tapi pendapat yang pertama hak seorang ramai makruh. Pendapat yang kedua Imam Syafi'i iaitu mustahab, boleh, molek juga kalau duduk lagu tu, tak apa. Sebab itu kita tengok di luar negeri kan, di luar negeri ramai kita akan jumpa orang yang duduk lagu ni. Tak sebelah ini sandaran dia, pegangan dia mana hak ni. Hadis ini bukan di sini saja, dalam Muslim pun ada juga. Dalam Muslim pun ada juga hadis ini. Dan Ibnu Abbas memang buat lagu ni. Sehingga anak murid dia Tawus kata, dia kata kita nampak macam kasaran lah cara duduk lagu tu. Nampak kasar, tidak tertib, molek. Ibnu Abbas kata hiya sunnatun nabiyyik, itu adalah sunnah nabimu. Tak boleh kata kasar lagu tu, sunnah. Maknanya kalau nak duduk lagu tu pun boleh juga. Sekarang ni kita nak duduk lagu tu pun boleh, cumanya tidak biasa. Sebab orang kita ni kan biasa dia ajar lagu tu je lah. Padahal Syafi'i itu ada dua sini, dia ayasa. Kalau kita mengaji hadis kita jumpa, bukan sekadar pendapat Syafi'i, beberapa pendapat Syafi'i sahaja, pendapat orang lain katakan khilaf-khilaf tu kita tahu. Dan orang yang pakar cara lagu ni dia kata tidak mansuh lah. Macam Khattabi, Tahawi disebutkan, dia katakan mereka kata ni sudah mansuh, bermakna tak boleh nak duduk lagu tu lah. Ada satu lagi bentuk duduk hak boleh juga, ini mengikut mazhab Malik, iaitu duduk tawarruk antara dua sujud ni, supaya duduk tahiyat akhir. Itu duduk tawarruk apa ni. Imam Malik antara dua sujud duduk lagu tu boleh juga. Tak apa belaka ni. Hak ni khilaf dari segi hak mana lebih molek saja. Bukan tak boleh, bukan tak boleh duduk lagu ni siapa haram, siapa tak usah semaya. Tak. Tidak termasuk dalam tu. Jadi ini pegangannya kepada orang yang duduk iq'a'. Iq'a' hak boleh lagu ni. Iq'a' hak tak boleh dua. Yang pertama tadi yang kita telah sebutkan, hak tu tak boleh. Semua kata tak boleh. Kalau ada iq'a' hak kata boleh tu hak lagu ni lah maksudnya. Setara tu je. Kita sekarang pun nak buat boleh, tak jadi masalah. Dan ulama katakan ulama-ulama yang terima dia pakai iq'a', hak kata boleh tu lagu ni lah. Di antaranya hak kata iq'a' hak boleh tu, hak maksud Ibnu Abbas kata sunnah Nabi kita tu, iaitu Baihaqi, Qadhi Iyad dan lain-lain. Bahkan Qadhi Iyad mengatakan ada diriwayatkan daripada sekumpulan sahabat dan salaf dahulu, mereka juga buat lagu ni. Jadi kita tak boleh main-main, tak boleh kritik tak betul pasal lah. Kritik tak betul pasal tak boleh. Bahkan ada disebutkan riwayat daripada Ibnu Abbas secara mufassar. Secara mufassar tu mana secara jelas. Dia sebut tu mana jelas nampak bentuk tu, iaitu minas sunnah an tumissa aqibaik ilyataik. Termasuk dalam sunnah iaitu engkau mengenakan tumit engkau apa-apa punggung engkau. Engkau kenakan, biar kena hak tu. Ada sebut. Apa tu dia sebut sini? Syafi'i menaskan ala istihbabihi fil julus baina as-sajdatain wa lahu nafsun akhar wa huwa al-ashhar anna as-sunnah fihi al-iftirash. Boleh kedua. Tak jadi masalah ni. Jadi kalau kita ngaji hadis ni, kita pergi tempat orang, terutamanya
Kita tengok macam-macam, kita boleh tahu lah ni. Oh ni duduk sini, ngaji dulu ni. Ada orang amal lagu ni. Ramai Mesir mana Pakistan. Lagu ni ramai hok buat lagu ni. Tapi tidak lebih ramai daripada hok duduk iftirash. Hok duduk iftirash lebih ramai. Betul dah lah. Lagu tu betul dah tu. Jalan molek lah tu maknanya. Sebab hok lebih kuatnya duduk iftirash. Hok tu hok lebih kuat. Dan lebih ramai dia amal di mana-mana pun duduk iftirash. Cara duduk iftirash itu. Kemudian dari segi dhab jafa'an bir rajul, kami nampak cara duduk lagu tu kasar pada seseorang yang duduk lagu tu nampak kasar. Kata Tawus ni anak murid Ibnu Abbas. Gini Imam Nawawi kata, hak kita mengikut catatan kitanya lagu tu lah macam mana. Rajul, jafa'an bir rajul, ra bagi atas, jing tu bagi depan. Qadhi Iyad pun menukilkan begitu juga daripada sekalian perawi Muslim. Sekian ramai perawi Muslim tu lagu tu belaka meriwayatkan jafa'an bir rajul. Tetapi Imam Nawawi kata, Abu Umar Ibnu Abdul Bar dia dhabit lagu lain. Jafa'an bir rijli, jafa'an bir rijli, bukan bir rajul. Ini kasar tu nampak cara duduk kaki tu lagu tu. Nampak kasar. Tetapi sebenarnya kalau nak kira dari segi riwayat ini menyokong kedua-duanya, boleh guna kedua. Ada riwayat yang lain yang menyokong yang pertama, dan ada juga riwayat yang menyokong hak Ibnu Abdul Bar kata. Tetapi yang lebih sesuainya hak yang pertama lah, nampak kasar. Pada orang yang duduk lagu tu nampak kasar. Habis itu. Ini bab apa yang dibacakan oleh seseorang apabila mengangkat kepalanya daripada rokok. Bila bangun daripada rokok tu nak baca gapo. Jadi kita kena ingatlah, Imam Abu Daud ni sama-sama setiap bab dia buat tu dia bab fiqh lah kalau fiqh. Kalau hak lain-lain tak mesti gitu. Kalau hak berkait dengan fiqh ni dia nak menunjukkan dalil masing-masing ulama mujtahidin itu. Jadi dia tak mari dalil hak duduk cara iftirash tadi, sebab dia kira maklum hak tu hak banyaknya. Tapi hak iq'a di antara dua sujud tadi, hak lagu Ibnu Abbas riwayat tu ada juga dalil dia hak ni. Tadi. Lepas pada tu ni bab baru. Apa yang dibaca? Dalam ni juga Imam Abu Daud kemukakan beberapa cara nak menunjukkan ada khilaf juga pada bacaan itu. Hak mana untuk imam baca, hak mana orang sembahyang seorang baca, hak mana hak makmum baca, hak mana. Adakah serupa atau tidak serupa? Di situ ada perbezaan pendapat. Dia pun marilah riwayat daripada Amash, daripada Ubaid bin Hasan. Dia kata, saya telah mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengangkat kepalanya daripada rokok, dia akan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd, dan seterusnya. Zahir di sini nampaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia sembahyang, biasanya dia jadi tu imam. Bermakna tu imam baca lagu ni. Inilah yang dipegang oleh Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan dia. Tu imam baca belakang. Lepas pada tu Imam Abu Daud akan buat mari pula. Tak baca hak ni. Hak ni tu imam Sami'allahu liman hamidah saja. Qulu, kamu kata Rabbana lakal hamd. Jadi makmum Rabbana lakal hamd tu makmum baca. Tu imam kata Sami'allahu liman hamidah saja. Imam Abu Hanifah pegang hak tu. Imam Malik pegang hak tu.
Makmum baca, tak baca sami Allahu liman hamidah. Dia baca Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd, tak kira lah, itu adalah itu akan datang puasa tu. Dia ada khilaf. Jadi hak ni kepada orang yang terima makmum baca Rabbana lakal hamd, tak baca sami Allahu liman hamidah, tu imam baca sami Allahu liman hamidah, tak baca Rabbana lakal hamd, mereka pakai hadis ni hak kita duduk tengah baca ni, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca belaka ni, mereka pakai hak ni sembahyang sunat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang seorang, dia pakai gitu, sembahyang sunat. Ataupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang seorang, dia pakai gitu. Sebab apa? Mereka kata dia sembahyang dengan berjemaah ni dikehendaki memang yang digalakkan, yang disuruhnya rekas. Kalau baca di lagu ni baca panjang ni jadi panjang ni. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tunjuk dan suruh kalau boleh merekah. Tu imam tu tidak sesuai kata dia. Hak sesuainya kalau munasabah ini sembahyang sunat. Dia pakai gitulah hadis ni. Kepada orang yang terima hadis ni, untuk tu imam pun baca lagu tu supaya makmum pun baca belaka juga. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lepas tu hak lain-lain, tu imam pun baca lagu tu juga. Dia kata hadis ni sebab zahirnya sahabat ni kalau dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca lagu ni, hak dia tahu tu dalam sembahyang fardu. Hak dia tahu tu. Sebab hak tu hak biasanya. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang kan, dia sembahyang hak fardu, hak dia jadi tu imam. Ni masalah khilaf juga, masalah khilaf. Nak mana-mana pun tak kisah ni. Tak adalah mana. Ikutlah mana-mana pun. Tapi kalau mengikut Malik, mengikut Imam Abu Hanifah, jelas dia sebut lagu mana. Bila imam lagu ni, kamu kata lagu ni. Dia jelas sebut. Hak ni tidak jelas. Jadi kepada orang yang menterjihkan hak jelas tu, dia pergi hak tu. Sebab hak tu perintah. Hadis qauli. Hak ni hadis fi'li. Hak ni hadis fi'li. Dan tidak jelas ketika dia sembahyang seorang, ketika dia jadi tu imam, tak jelas. Hak tu jelas. Bila tu imam kata gini, jelas menunjukkan dalam keadaan berjemaah. Ada pembahagian. Mereka terjehkan hak tu. Pada anda sendirinya lebih kuat hak tu. Tapi kalau nak buat ni pun tak apa. Tak jadi masalah, semuanya betul belaka, sahih belaka. Tak apa. Boleh betul lah answer lah. Dan orang yang kata kalau buat lagu tu, kalau baca ni siapa batas semaya lah, dah haram lah, dah tak sampai ke situ. Tidak serupa masalah makmum dulu kan baca Fatihah tu. Hak tu sampai ke peringkat haram tu. Satu pihak kata haram baca, satu pihak kata tak sah kalau tak baca. Hak tu beratlah tu. Khilafnya beratlah. Hak ni tidak berat. Hak ni. Kalau orang hak kata makmum baca hak ni saja. Kalau nya baca sepatut imam tu, siapa kau kurang tak? Dak. Boleh. Dan orang hak kata kalau baca lagu ni, kalau dia tak baca, tak apa juga. Jadi makna tak beratlah, tak berat. Abu Daud berkata, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj meriwayatkan, dia kata daripada Ubaid Abil Hasan. Jadi ini biasanya kalau dia kata qala Abu Daud, dia nak bahas tentang sanad hadis. Biasa. Itu kalau qala Abu Daud itu dia nak bahas sanad dia. Biasalah. Jadi dia nak cerita gap dia. Dia nak ceritanya Ubaid ni. Ni kan saat ni kita baca Ubaid bin Al-Hasan. A'mash anak murid Ubaid. Selain daripada tu Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah anak murid juga. A'mash dalam riwayat dia kata Ubaid bin Al-Hasan. Tapi hak dua orang lagi Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah, dia kata Ubaid Abil Hasan, bukan bin Hasan. Abu Daud nak raya tu tujuan dia raya. Mana ada beza ni. Anak murid ni kata bin Hasan. Dua orang anak murid ni kata Ubaid Abil Hasan. Kalau bin Hasan makna ayah dia tu Hasan.
Abil Hasan, anak dia tu nama Hasannya. Hak mana sahab betul ni? Lama kan orang kata hadis ni muttarib pula. Tak kemah ni. Tak kemah ni. Bila tak kemah, makna perawi dia boleh jadi tak ingat molek kau. Jadi kita tak boleh nak hujah manalah. Takut-takut orang kata gitu. Kadang-kadang Abu Daud dia ayat gitu ya. Dia ayat gitu ya. Tapi hak sebenarnya kedua-duanya betul. Dia nak ayat sini, ada orang kata Abil Hasan, ada orang kata Ibnul Hasan. Kedua-duanya betul. Tidak salah dan tidak sampai menyebabkan hadis ni jadi lemah, jadi kurang. Kerana perawi tak jelas. Sekali kata gini tak jelas bin tu, bin kau ataupun abi. Tak jelas. Kalau tak jelas lagu ni tidak mencacatkan hadis itu, tidak melemahkan hadis itu, tak melemahkan. Sebab apa? Sebab dia ni Ubaid ni memang ayah dia nama Hasan. Lepas tu anak dia pun ada nama Hasan. Dia bubuh anak dia nama Hasan pula. Ada juga orang panggil Ubaid bin Hasan, ada juga orang panggil Ubaid Abil Hasan. Hak tulah je. Betul kedua. Betul kedua. Tak jadi masalah. Tapi dalam riwayat Demon ni tak ada sebut selepas rokok tu. Tak ada sebut selepas rokok. Dalam riwayat Demon hak dua ni tak ada sebut selepas rokok. Yang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rokok, dia akan baca begini. Dalam riwayat Demon hak dua ni tak ada sebut selepas rokok. Hak lain ada sebut. Tetapi dari segi maksud dia serupa je. Walaupun tak ada sebut selepas rokok tu, hak baca tu selepas rokok juga dah. Hak baca tu serupa je. Cuma dia tak ada sebut hak minar rokok, bila mengangkat kepalanya daripada rokok. Tapi mereka berdua pun tidak kata bila mengangkat kepalanya daripada sujud baca ni. Tak ada siapa dia kata lagu tu. Serupa hak tadi serupa. Cuma dari segi selepas rokok tu tak ada sebut. A'mash ada sebut. Artinya Imam Abu Daud ini dia ambil riwayat yang lebih jelas lah, yang lebih terang, yang lebih terperinci. Sebab ada sebut selepas rokok. Hak dua orang lagi tu walaupun dua orang ambil daripada Ubaid, tapi dia tak ada sebut selepas rokok. Bila tak ada sebut selepas rokok, mungkin orang keliru. Jadi baca lagu ni selepas bangun daripada sujud ke pula. Padahal hak sebenarnya tak timbul waktu tu. Hak ni baca lagu saat ni memanglah selepas rokok. Selepas bangun daripada rokok. Walaupun tak ada sebut selepas rokok pun. Lepas tu Sufyan kata, kami bertemu dengan Syekh ni, Syekh Ubaid ni, Abul Hasan. Dia tak ada kata dalam riwayat dia selepas rokok. Dia tak ada kata selepas rokok. Dia. Abu Daud berkata, tapi Syu'bah sini beza pula. Syu'bah meriwayatkannya daripada Abi Ismah. Hak Syu'bah meriwayatkan daripada Ubaid tadi, memanglah tak ada sebut selepas rokok. Tapi Syu'bah dia ada riwayat daripada seorang lagi tu guru, iaitu Abi Ismah. Abi Ismah tu ambil daripada A'mash, daripada Ubaid. Dia ada sebut selepas rokok. Dalam riwayat tu ada sebut selepas rokok pula. Baca hak tadi tu bila mengangkat kepala daripada rokok. Jadi baca hak tadi tu selepas rokok ada sebut. Dia Imam Abu Daud tujuan dia nak cerita beza riwayat ini. Jadi hak mana hak nak pakai tu? Kalau nak kira riwayat A'mash namanya Sulaiman bin Mihran. Itu perawi yang kemah lah. Dalam Bukhari, dalam apa pun ada dia tu. Dalam riwayat dia seorang. Ada sebut minar ruku, mana ziyadah. Ada ziyadah itu. Ini ziyadah lagu ni. Ziyadah ini, adakah ziyadah ini jadi lemah? Tidak. Ini orang panggil ziyadatul thiqah. Ziyadatul thiqah maqbulah. Mengikut kaedah ni. Tambahan perawi yang thiqah boleh diterima. Walaupun hak dua lagi tu tak ada sebut, tapi dia seorang ada. Boleh terima. Boleh terima. Lepas tu mungkin kita kata bukan A'mash saja. Abi Ismah dia meriwayatkan daripada A'mash, ada juga sebut selepas rokok. Ada juga sebut selepas rokok. Mungkin orang kata gitu. Jadi seseolahnya ada mutabik dia lah. Ada mutabik dia. Jadi bila ada mutabik jadi kuat. Tujuan Imam Abu Daud dia nak mengajar, dia nak ajar kita ilmu isnad. Ilmu isnad. Dia nak ayatnya tidak jadi kuat. Mutabik ni hak jadi kuat ni kalau dia tu kuat juga orang molek.
Jadi sini Amash seorang tu pun padan dah. Tak payah kita sokong dengan orang lain. Sebab apa? Abi Ismah tu maknanya orangnya walaupun memang ahli ilmu, tetapi dipertikaikan oleh ulama. Dengan sebab tu kalau kita nak buat dia tu sebagai penyokong, sebagai penyokong gitu-gitu boleh lah. Tapi sebagai nak buat hak utama, penyokong utama tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ni. Siapa dia Abi Ismah? Iaitu Nuh bin Abi Maryam, yang terkenal dengan Jami'. Jami'. Di mana orang yang cukup lekat orangnya. Sepenuh orangnya. Pasal apa? Orang panggil Jami' dia. Nuh Abi Ismah al-Jami', yang merangkumi ilmu. Sebab fiqh dia ambil daripada Imam Abu Hanifah. Ibnu Abi Layla. Hadis dia ambil daripada Hajjaj bin Arta dan orang-orang yang setara dengan dia. Maghazi dia ambil daripada Ibnu Ishaq. Tafsir daripada Kalbi dan Muqatil. Dan dia ni memang alim dalam hal-hal dunia pun alim dia ni. Sebab itulah orang panggil Jami'. Lakin kadzabuhu fil hadis. Tapi ulama hadis mendustakan dia, mengatakan dia ni pembohong. Tidak semestinya orang ni kalau ilmu banyak maka kita kena angkat tangan lah. Tak boleh, dalam hadis tak boleh lagu tu. Ya kita terima lah, dia banyak ilmu tapi tak boleh pakai. Ulama hadis lagu tu. Lakin kadzabuhu fil hadis, tapi mereka mengatakan dia ni pendusta dalam hadis. Ibnu Mubarak berkata, wa kana yad'u. Abdullah Ibn Mubarak berkata dia ni perekah hadis. Memanglah banyak ilmu tapi rekah hadis. Tak ada guna lagu tu. Rekah hadis. Ibnu Hibban berkata, Nuh Ibnu Hibban ni, dia ni mudah raib. Mudah luluh dia sekalanya. Dia pun tak terima ni. Dia kata kan, Nuh al-Jami' jama'a kulla syai'in illa sidqa. Nuh ni cukup, orang cukup. Dia rakung belaka. Rakung belaka segala benar kata dia, kecuali kebenaran. Hak tu je tak ada. Parok tu ada belaka dengan dia, hak tak ada sah. Betul tak ada. Hak tu betul tak? Tak betul. Mana parok lah. Tak boleh. Jadi imam, lepas tu apa yang Imam Abu Daud kemukakan begini? Dia nak wayak kaedah cara. Kadang-kadang satu hadis itu untuk menyokong hadis itu buat mari tarik yang lain. Kita kena tengok tarik itu. Jadi perawi dia molek ke tidak? Kalau perawi dia tu boleh kira tak apalah, bolehlah buat sebagai penyokong. Tapi kalau perawi dia sampai setara ni, kita tak boleh pakai. Jadi kalau nak pakai juga tadi padan dengan Amash tak saja lah, kita pakai kaedah ziyadatul thiqah maqbulah. Pakai tu padan dah. Cuma dia sebut saja sini. Nak ayatnya kadang-kadang dalam hadis ni gitulah caranya. Orang mari perawi ni tarik ni kita kena tengok pula tarik tu lagu mana. Kalau dia tak kemah, tak ada guna. Itulah kita boleh nak nilai hadis tu. Dia mengajar dah kita. Kalau dalam Tirmizi dia sebut selalu orang ni gini. Dalam Abu Daud ni dia kata qala Abu Daud. Itu dia nak cerita tentang sanad. Selain daripada itu, Imam Abu Daud nak cerita di sini mengikut riwayat Syu'bah daripada Abi Ismah, daripada Amash, daripada Ubaid. Di sini tak sebut Ubaid bin Hasan ke, Ubaid bin Abil Hasan, Ubaid Abil Hasan pun tak ada sebut, Ubaid saja. Dia nak ceritanya jalan riwayat ni ada beberapa. Setengahnya sebut Ibnul Hasan, setengahnya sebut Abil Hasan, setengahnya sebut Ubaid saja. Macam riwayat Abi Ismah ni, Ubaid saja. Waktu pun dia nak ayat juga. Itu penting tu, kena perhati kepada ahli hadis. Dia perhati benar benda-benda tu. Dia perhati tu. Bahkan ada kitab suku dah pula, Al-Kuna wal Alqab. Al-Kuna wal Alqab, kunyah dan laqab perawi ni. Kitab suku pula. Sebabnya kita kena tahu orang ni gelaran dia ada berapa. Ada berapa gelaran dia. Guna gelaran ni dalam kitab mana? Lepas tu kunyah ada berapa? Ibnu Ibnul Hasan, Abil Hasan, kunyah juga tu.
Ada dua tu. Orang tular. Dia kena tahu. Tu ada kitab suku pula. Dalam pengajian ilmu rijal tu suku pula. Nak kena ingat tu, nak kena ingat. Kepada orang yang mengaji hadis, kalau ingat boleh benar. Kalau tak ingat pun ada kitab tak apa. Ada masalah balik jumpa. Tapi masalahnya nak boleh balik kitab tu dia kena mengaji sakai jugalah. Kalau tidak orang royak galai kita faham galai. Kalau tidak jadi lagu tu Tua Ramah tu pak kita ni dia kata macam-macam. Dia kata Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ni kata boleh makan musal pula. Boleh makan musal. Lepas tu dia duk buruk lah mazhab Syafi'i apalah lagu. Padahalnya tak ada siapa dia kata mengaji mana mazhab Syafi'i tak ada Pasal apa dia terjemah musal? Sa'lab dia terjemah musal. Memanglah salah satu makna dia musal. Tapi sa'lab juga dengan makna kancil. Sang kancil pelanduk. Hak tu, hak kata boleh tu. Dia pergi bahas musal. Itu tak kena lah, tak boleh lagu tu. Supaya juga dia nabit. Nabit dia kata arak. Nabi. Jadi dalam Bukhari bila Sayyidina Umar tu kena tikar kan, orang pun beri minum nabit kepada dia. Jadi maknanya Sayyidina Umar minum arak lah pun. Dia tak faham nabit tu gau dia. Nabis tu bukan arak. Itulah. Jadi dia buruk pula Sayyidina Umar pun. Buruk pula. Apa Sayyidina Umar minum arak? Pula tu. Padahalnya nabit tu dengan makna air rendaman buah kurma kering. Air tu air payah negeri Arab, air payah. Salah satu cara merawat air. Jadi nak merawat air ni macam-macam dengan bubuh tawah kalau kita kata nak suruh jenis. Nah, macam-macam lah cara. Sekarang dia orang klori, macam-macam lah. Air yang payah tu nak suruh dia manis sikit, dia rendah. Buah taman kering. Rendah. Itulah yang maksud. Bukan rendah tu sampai jadi air buah kurma dah. Jadi berasalah manis-manis sikit. Sekarang lepas tu dia buat lah buah kurma tu. Nabi itulah Imam Abu Hanifah kata boleh buat ambil air semayang. Bukan arak, ambil air semayang dengan arak pula dah. Dia faham gitu. Silap lah. Sebab kalau kata arak, macam mana dekat Sayyidina Umar nak mati tiga tu orang beri minum Nabi? Takkan arak. Tak betul. Sebab seperti yang kita telah sebut dah, memanglah dalam setengah-setengah istilah Nabi itu dia pakai dengan makna arak. Tetapi bukan semua. Bukan semua tempat. Ada kalanya Nabi itu bukan dengan makna arak. Jadi hak ni kita kena tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Sesuai. Supaya kita kata kedah. Kalau kita kata tuak tu mana arak? Tuak kita sini, air tuak tu lah. Apa haram? Jadi kalau orang kata dah, anak ni misalnya, apa? Tak pakai dia tu tak boleh guna, tak boleh. Minum tuak semua. Tuak tu dia pakai dengan makna arak. Padahal lah tu. Padahal tuak tu dengan makna bahasa Kelantan kita. Tuak tu dia tu arak. Hak tuak kita ni dia panggil nera. Hak tu. Itu masalah istilah. Hak ni pun lagu tu juga. Dia masalah juga. Nak baca kitab ni waktu dia kena ngaji lama kat lah tu. Dia kena ngaji. Kalau tidak kak, masalah nahu lagi, masalah go ni banyak perkara lah. Hak tu jadi lagu tu. Mengaji pula tidak guru pula. Pakai tengok kamus begitu. Dalam kamus kata Musa. Padahal lagu tu. Dalam kamus kata Nabi, arak. Tak boleh. Punah lagu. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bila dia kata sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd. Hadis ini juga jelas menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai imam. Zahirnya menunjukkan begitu. Sebab apa? Kalau tidak Abu Sa'id ni tahu lagu mana? Kalau dia semaya seorang, dia semaya di rumah. Abu Sa'id masuk dalam rumah dia lagu mana? Zahirnya menunjukkan ini semaya berjemaah. Dan kalau semaya jemaah,
Boleh dikatakan seumur lah Nabi SAW semaya jadi Tok Imam. Artinya Tok Imam baca belakang lah ni, baca belakang. Itulah pegangan orang yang kata Tok Imam baca belakang tu ni lah riwayatnya. Rabbana lakal hamd mil as-sama', qala mu'ammal mil as-samawat. Sebab Imam Abu Daud ni dia ambil daripada beberapa orang perawi. Mu'ammal dan orang ni beberapa orang perawi tu. Perawi-perawi ni dia ada beza riwayat. Ni kata mil as-sama', makna mufrad, langit, sepenuh langit. Hak ni pula mil as-samawat, sepenuh langit-langit, jamak. Wa mil al-ard, sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, hak tu supaya ahlus thana'i wal majd, layak, yakni engkaulah yang layak dipuji dan engkaulah yang maha agung. Ahaqqu ma qala al-'abd, ahaqqu ma qala al-'abd, paling berhak untuk diucapkan oleh hamba terhadapnya. Ucapan begitu. Jadi ahlus thana'i wal majd ahaqqu ma qala, ahaqqu bima qala. Ma tu dengan hadaf satu haraf jar, iaitu ba. Ahaqqu bima qala al-'abd, yakni Tuhan yang berhak, yang layak dipuji, dan Tuhan yang mempunyai keagungan itulah yang layak sebutkan oleh hamba begitu. Supaya tadi Rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ardh, tadi tu hak layaknya siapa dia? Allah sahaja, bukan orang lain. Dan kita semua ni hamba bagimu, la mani'a lima a'taita. Mana kalau hak Tuhan nak beri, tak ada siapa dia boleh halal. Tak ada siapa dia boleh halal. Kalau Tuhan nak beri kemuliaan kepada seseorang tu, kalau seluruh dunia ni cuba berusaha menghinakan dia, tidak akan jadi hina. Tidak akan jadi hina. Kalau Tuhan nak beri kekayaan, supaya juga tak ada siapa dia boleh menghalal. Kalau Tuhan nak beri ilmu, tak ngaji boleh. Tapi luar biasa lah. Boleh kalau Tuhan nak beri. Tak ada siapa dia boleh halal. Gapo-gapo pun. Mahmud menambahkan dalam riwayat dia, sebab beberapa orang perawi ni, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi apa yang kau tak mahu beri. Kalau hak Tuhan tak seberi, tak usah usahalah ke mana, tak ada orang boleh beri. Tak usah royak, tok guru panas tahu mana. Kalau Tuhan tak seberi ilmu, tak boleh. Tak usah royak usaha sebanyak mana pun. Kalau Tuhan tak seberi kaya, tak kaya, pas ke mati. Begitulah. Itu akidah ni. Ini akidah. Memanglah itulah kepercayaan orang Islam. Dan hadis ini sahih, dia sesuai dengan ayat Quran. Ini salah satu ciri hadis yang sahih, iaitu dia kalau kita cari dalam Quran ada. Kita akan dapati di dalam Al-Quran. Itu salah satu tanda hadis yang sahih. Iaitu apa dia? Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa-apa yang Allah nak bukakan kepada manusia ni berupa rahmat, tidak ada siapa pun yang dapat menahannya. Rahmat dia ni luas lah, macam-macam lah, macam-macam bentuk. Kalau Allah SWT nak buka untuk seseorang, tak ada siapa boleh halal. Wa ma yumsik, dan apa-apa yang Tuhan tahan, fala mursila lahu min ba'di, tidak ada sesiapa pun yang dapat melepaskannya. Selain daripada Tuhan tak boleh. Serupa kan dengan hadis ni? Serupa. Kemudian mereka sepakat. Hak tadi, hak ni sebut hak ni, tak ada sebut hak ni. Lepas pada ni sepakat. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ni serupa. Perawi-perawi tadi ada sebut belakang. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Maknanya orang yang mempunyai kekayaan, tidak berguna kekayaannya itu untuk melepaskan dirinya daripada hukuman. Jadi kekayaan tidak boleh melepaskan diri daripada takdir Tuhan. Tak boleh. Kaya belah mana pun, kalau sampai masa nak mati, carilah ubat, pergilah berubat mana pun, mati. Kalau tak sia-sia, tak sia. Itu maknanya. Kekayaan tidak berguna. Dalam dunia begitu dah.
Dalam dunia begitu dah. Kekayaan, jaga keselamatan, suruh jaga gitu gini. Kalau Tuhan sudah takdir mati kena bunuh je. Jagalah belah mana. Itu maknanya. Dengan kekayaan. Begitu juga kekayaan di akhirat besok. Sebab kan dia sebut kekayaan ni sebab apa? Jad itu mana kekayaan, bukan datuk. Jad itu mana kekayaan. Sebab apa yang sebut kekayaan? Sebab biasanya manusia dengan kekayaan dia boleh buat macam-macam. Tetapi dari segi hakikat sebenarnya tidak. Hakikat sebenarnya Allah jua di dunia dan di akhirat. Kekayaan itu hanya menjadi alat saja. Kadang-kadang ia boleh, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak, tak berguna. Nak melepaskan diri daripada azab kalau dia sudah melakukan dosa, apa kekayaan tak boleh, kecuali keampunan Allah. Keampunan Allah ya boleh lepaslah keampunan Allah. Dan begitu juga keampunan orang yang dia buat aniaya, orang tu dia mengampunkan dia, memaafkan dia, boleh lepas. Kalau tidak, tak lepas. Dengan kekayaan tak boleh, tak akan lepas. Satu makna. Satu lagi jad itu makna tuah. Orang yang bertuah tidak dapat melepaskan dirinya daripada takdir. Mana tu? Orang tu tuah lah, kita kata tuah setengah mana pun tak boleh. Kalau Tuhan sudah takdir dia ni akan mendapat malapetaka, hak tuah setengah mana pun kena. Apatah lagi hak tidak. Kalau hak tuah kena juga. Maknanya di sini menggambarkan betapa lemahnya manusia ni, betapa kerdilnya manusia ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ni pun nampak dah, apatah lagi di akhirat nanti. Bishr, ni perawi je. Ada beberapa orang perawi. Bishr berkata, Rabbana lakal hamd. Tadi dia sebut Allahumma Rabbana lakal hamd. Bishr dalam riwayat dia tak ada Allahumma tu, tapi dia kata Rabbana lakal hamd. Mahmud tak ada kata Allahumma, tapi dia kata Rabbana walakal hamd. Ada waw pula situ. Tadi Rabbana lakal hamd. Hak ni Mahmud ni tak ada Allahumma, tetapi ada waw walakal hamd. Ada. Hak tadi riwayat Bishr tadi tak ada waw. Rabbana lakal hamd. Riwayat hak tadi, hak mula-mula tadi Allahumma Rabbana lakal hamd. Boleh berlaku, boleh berlaku. Tak apa berlaku, boleh berlaku. Lepas tu Allahumma Rabbana walakal hamd. Siapa kedua tu? Mengikut Ibnul Qayyim, dia kata tak ada yang sahih, tapi sebetulnya ada. Hak sahih ada. Boleh juga lagu tu. Boleh lakar. Ikutlah hak mana. Hak moleknya gitulah. Kita sudah belajar kan? Rabbana lakal hamd. Baca kadang-kadang lagu tu. Rabbana walakal hamd. Lagu tu. Allahumma Rabbana lakal hamd. Baca. Allahumma Rabbana walakal hamd. Baca belakang. Dah kita ngaji. Tak usah baca susah. Sebab semuanya hadis Nabi SAW dah sahih belakang. Baca belakang. Kadang-kadang baca gini, kadang-kadang baca gini, tak apa, hak tu hak molek ni. Jangan kita tinggal mana-mana hadis Nabi SAW. Jangan kita tinggal. Ini salah satu kelebihan belajar hadis. Kalau kita belajar fiqh, dia ajar so lagu tu. Kadang-kadang hak ajar tu hak tidak kuat. Hak tidak sahih. Boleh hak tidak sahih, dia boleh, cuma tidak sahih lah. Tidak sahih. Misalnya diajarkan dalam masyarakat kita kan, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa bihamdi. Itu dhaif. Hak sahihnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dengan tambahan itu dhaif. Tapi kalau nak baca boleh. Tidaklah siapa harad dak. Itulah hak dhaif ni dalam bab fadail amal, boleh amal boleh, hak tu pun boleh. Nak pakai boleh. Cumanya kalau nak dari segi nilai hadis, hak dengan tambahan itu tidak sahih. Nanti akan datang. Dalam Abu Daud ni ada. Dalam Abu Daud ni akan disebutkan. Jadi hak kita naknya, kalau kita sudah tahu hak sahih belaka, boleh amal lah. Dah sahih. Tidak mansuh, tidak berapa tahu dah. Bahkan ramai ulama duduk pakai. Tiba-tiba kita pakai atas apa lagu tu? Ya mungkinlah
ada kebenaran juga kepada orang yang mengajar cara tu, kepada orang yang sibuk misalnya tak ada, dia perlu tahu boleh ajar tu. Keadaan. Satu lagi keadaan, orang-orang zaman itu kan dia tak pandai baca pakai apa saja. Nak apa banyak ni payah. Bisa. Molek juga, tak apa juga. Bukan kata tak boleh. Cuma kepada hak ngaji lah ni kitab banyak, boleh baca. Sekurang-kurangnya boleh tahu tu. Boleh tahu. Kalau ada kitab sana ni, bahawa terutamanya ngaji, macam kita ngaji, kita tahu apa penghalangnya untuk kita mengamalkannya. Tak ada. Bahkan kita sepatutnya kena amalkan. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, maka kamu ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Ni dalil bagi kumpulan yang kedua. Tadi kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua yang mengatakan makmum suku tu imam suku. Bagi. Inilah dalil dia ni. Sebab dia kata ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni. Hadis qauli. Tadi hadis fi'li. Hadis fi'li apabila dia bercanggah, ta'arud, berlawan dengan hadis qauli, kita kena terjehkan hadis qauli. Sebab dia kata ni untuk orang lain. Hak dia buat boleh jadi khusus untuk dia. Boleh jadi khusus untuk dia. Apalagi kita tidak jelas tadi tu. Hak dia baca lagu tu dalam sembahyang Jumaat, sembahyang fardu ke? Kalau sembahyang Jumaat boleh jadi hak sunat ada juga sembahyang Jumaat. Tak jelas. Jadi hak ni dia sebut bila imam berkata, akan jelas tu imam sami'allahu liman hamidah. Hak nak kata lagu ni kira-kiranya kata derah lagu ni sembahyang fardu lah. Kamu ucapkan Rabbana, Allahumma Rabbana lakal hamd. Kerana orang yang ucapan dia tu berbetulan sekali dengan ucapan malaikat. Malaikat pun kata lagu tu juga. Bila tu imam kata sami'allahu liman hamidah, malaikat pun Rabbana ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd. Kita kata lagu tu juga sekali. Kata sekali tu dengan malaikat. Dia jadi lagu mana? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosanya yang dahulu. Dosa hak lepas-lepas, dosa kecil lah. Dosa besar tak boleh. Dosa kecil. Dosa besar tu dia kena taubat. Itu tak boleh. Dia kena minta maaf dengan orang yang dia melakukan kesalahan terhadapnya, dia kena minta maaf. Tapi kalau dosa kecil memang diampunkan. Pada dosa kecil ni banyak, kita jangan pandai kecil dosa kecil ni pun. Dosa kecil ni pun lama-lama dia boleh jadi dosa besar juga. Dosa perkara. Yang keduanya dosa kecil ni kita berasa kecil, tetapi ia sebenarnya orang sakit hati juga dengan hak kecil tu. Sakit hati misalnya dengan bini, orang nak hari, kita duduk jaga, kita rasa kita tak ada salah gapo dengan orang, dengan bini, misalnya dengan anak, hak dekat, hak tu hak banyak boleh berlakunya. Kadang-kadang kecek kita tu jadi nyekik kau, jadi gapo kau nak. Jadi kena itulah. Itulah dosa tu. Sebab tu perlu kita kepada pengampunan dosa kecil ni. Sebab dosa kecil ni hak banyak lah. Kepada orang biasa lah, kepada orang ramai-ramai ni, dosa kecil ni ada. Dosa besar tu jarang juga kita kata ada. Tapi hak umumnya orang ni bunuh orang, minum arak ni kita kata tak lah. Benda-benda lagu tu, zina kita kata tidak lah. Tapi hak dosa kecil yang saat ni lah, dengan anak bini, dengan sahabat handai kita, itu banyak sekali benda-benda orang panggil dosa kecil pun boleh berlaku. Lepas tu riwayat daripada Amir bin Shurahil, nama dia Amir, lebih terkenal dengan Sya'bi. Dia berkata, jadi hak ni Imam Abu Daud buat mari kata-kata seorang tabi'i. Dia ni bukan sahabat. Amir ni bukan sahabat. Maknanya dalam Abu Daud ni ada juga riwayat daripada tabi'i. Bukan semuanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak riwayat daripada tabi'i ni hak banyaknya dalam Muwatta' Imam Malik.
dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, tu memang banyak, tu tempat dia lah tu, tempat dia. Tapi kalau dalam Abu Daud, dalam Tirmizi ni tidak banyak dengan sanad begini. Dan Imam Abu Daud nak ajar di sini kepada kita bahawa menjadi hujah, menjadi ikutan dalam agama juga kita ni sahabat dan tabi'in. Tabi'in. Sebab ini dipanggil orang-orang generasi yang al-mashhudu lahum bil khair. Yang Nabi SAW sebutkan kurun ini kurun yang baik. Bukan bermakna kurun baik itu makna semua baik. Kita boleh terima berlaku macam sahabat. Tidak. Tetapi hak mana diakui oleh semualah. Hak zaman tu misalnya Sya'bi ni, semua orang akui. Tak ada orang kata dia tak boleh. Kecuali ahli bid'ah adalah. Dengan Syiah dia berlawan besar benar dia ni. Dengan Syiah berlawan kuat benar dia ni. Dialah yang kata Syiah ni paling bodoh dalam dunia. Dia kata dialah yang kata lebih bodoh pada Himar. Dialah kata. Apa? Kalau kita tanya orang Yahudi, siapa dia? Pengikut Nabi kamu di kalangan umat kamu hak paling baik. Mereka akan kata sahabat-sahabat Nabi Musa lah. Kalau kita tanya orang Kristian, siapa dia di kalangan umat Nabi Isa hak paling baik? Mereka akan kata Hawari Nabi Isa, sahabat Nabi Isa. Tapi kalau kita tanya pokok Syiah ni siapa dia dalam umat Muhammad ni hak paling jahat, dia akan kata sahabat, kata dia. Sebab tu kata bodoh dia tu. Sya'bi ni lah Amir bin Syurahil. Ini dalam kitab mana-mana pun ada, dalam Bukhari, Muslim ke apa, ada belakang dia dan diterima baik oleh kita. Ahli bid'ah tak terima lah. Dia kata apa? Dia pun serupa dengan Imam Abu Hanifah juga, Sufyan Tsauri. Dia kata la yaqulul qaum khalfal imam. Orang ramai hak makmum ni tidak kata di belakang tu imam sami'allahu liman hamidah. Hak ni makmum tak baca, tak ucapkan hak ni. Tetapi mereka ucapkan Rabbana lakal hamd. Maknanya ada bagi. Ada bagi. Jadi Imam Abu Daud mari riwayat dia ni bukan ayat dia saja, ni mewakili ramai orang yang mengamalkan lagu ni. Kalau nak kira dari segi hadis, hak tadi hadis Abu Hurairah tadi, Pak Nabi SAW sendiri, yang ni benda ni bukan mansukh, tidak, daripada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, ada hak duduk amal lagu ni ramai. Itu tujuan dia. Itu faedah dia. Faedah yang keduanya, Abu Daud nak ajar kita dalam agama ni gapo-gapo, kita kena tahu sanad. Sanad ni bukan untuk daripada Nabi SAW saja. Ni nak sampai kepada Sya'bi ni, Imam Abu Daud kata haddatsana Bishr bin Ammar qala haddatsana Asbab an Mutarrif an Amir. Ya mari sana. Padahal kata-kata ni kata-kata dia, tapi hak ni berkenaan dengan agama. Kalau berkenaan dengan agama, kita kena ada sanad. Tak boleh mudah-mudahlah nak nak ambil cerita orang gitu tanpa sanad, tak boleh. Tak boleh. Ini orang-orang yang mengaji hadis dia ajar gitu. Tak boleh terima orang kata mazhab ni gini, mazhab ni, tak boleh. Kena tengok sendiri. Betul kah dia kata lagu tu? Kalau dia kata lagu tu ada sanad kah? Siapa dia kata lagu tu? Orang tu dan kau dengan orang kata. Misalnya dia kata Imam Syafi'i kata gini, orang yang kata tu dia dan kau dengan Imam Syafi'i. Kalau tak ada, mana sanad? Kalau tak ada sanad tak boleh. Orang yang boleh terima mudah-mudah itu orang yang tidak mengaji hadis sebenarnya. Orang yang mengaji hadis dia akan teliti, dia tidak mudah terima apa-apa. Bab agama lah, bab agama. Sebab agama ni yang pentingnya bagi kita. Dunia pun kita tak boleh dengar, tak tukar juga. Perkara dunia pun tak boleh mudah telan selalu, tak boleh. Banyak orang menipu lah ni. Menipu dalam internet lah, menipu begitu gini nak jadi kaya, cepat kaya kan. Tak boleh. Kalau kita sudah biasa dengan cara hadis, tak. Kena pasti molek dulu. Betul kah benda tu lagu mana, kaedah dia, cara dia. Tak boleh atas orang cerita gitu, tak boleh. Itu faedahnya. Kalau dia sudah jadi sebati, dia akan lagu itulah cara memikir dia. Orang yang tidak memikir lagu tu, orang yang tak mengaji hadis, tu lah mereka cerita, dia mudah terima. Bila gitu, boleh jadi dia kata gini, sedaplah nak kata orang tu, nak kata orang ni. Padahal benda tu tak ada dek pun.
Babud du'a bainas sajdatain. Ini bab doa di antara dua sujud. Jadi doa di antara dua sujud ini di antaranya yang disebutkan hak ni lah. Di antaranya Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ada setengah-setengah hadis itu tertib dia lagu lain. Jadi masalah tertib tu tak apa. Tertib tu tak apa. Hak dulu kemudian tu tak apa. Jadi hak Nabi SAW bacanya hak ni. Ini doa dalam sembahyang. Dan doa ni setiap orang yang sembahyang boleh katakan akan adalah dia baca hak ni. Dan hak ni penting dalam kehidupan kita. Ighfirli, minta Tuhan ampun, minta Tuhan kesian. Kalau tak ada kesian, tak ada rahmat Tuhan, tak boleh hidup itu. Tanpa rahmat Tuhan kita tidak akan terpelihara. Afini, sejahterakan kita dunia akhirat, tubuh badan kita, rohani kita, minta Tuhan sejahterakan kita. Akal fikiran kita perlu kepada kesejahteraan. Sebab kalau tidak sejahtera, dia jadi faham tak molek. Su'ul faham orang panggil, faham tak molek. Benda molek dah duduk depan, faham tak molek. Bahaya tu. Tidak ada afiat pada fikiran. Tidak ada afiat pada fikiran. Afiat pada tubuh, ni luah lah. Mana walaupun doa ni rekah, luah, seluah kehidupan kita. Lebih luah lagi daripada kehidupan kita. Sebab hak kita sekat kita hidup mati, tak ada lah kita. Tetapi hak ni dia merangkumi pak kadok cucu. Maksud dia tu besar makna dia. Wahdini, pimpinlah aku, beri petunjuk kepada aku. Beri petunjuk tu mana nampaklah hak ni molek, hak ni tak molek. Kalau Tuhan tak tunjuk, tak nampak. Warzuqni, beri rezeki. Rezeki tu pun luas. Rezeki bukan hak makan saja. Rezeki berupa ilmu, rezeki berupa anak-anak, rezeki tu pula hak berkat. Itulah hak minta ni. Rezeki. Jadi semua ni minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita begitu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita baca, itulah yang paling baiknya. Kalau orang tak sembahyang, dia tak ada lah. Tak ada lah. Lagi di antaranya bila kita beri salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ada sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan selalu kepada dia dan dia jawab. Mana orang tak sembahyang tak dapat lah. Mana salam ni doa untuk kita, doa sejahtera. Nabi doa. Ini khusus dengan dia lah. Khusus dengan dia. Walaupun lepas mati, Allah Subhanahu Wa Taala beri lagi. Mana kita tidak putus hubungan dengan dia dari segi mendapat doa dia. Tu kan besar makna. Kepada orang yang tak sembahyang, dia tak dapat lah. Sebab itu penting sembahyang tu, banyak perkara dalam tu. Terkumpulnya banyak perkara. Kalau nak kira dari segi doa tu pada dia. Dan doa di sini ini menunjukkan bahawa doa tu tidak semesti angkat tangan. Tapi hak angkat tangan tu ada. Ada juga orang berdoa, dia kata doa tak ada doa angkat tangan. Tak betul tu. Ada banyak sekali doa hak angkat tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dikatakan kebanyakan doa dia angkat tangan. Tapi dalam sembahyang tidak. Misalnya antara dua sujud ni tak angkat tangan, doa juga. Kalau kita doa luar sembahyang boleh ni dengan angkat tangan. Artinya doa tidak semestinya angkat tangan. Hak semoleknya kita tengok di mana Nabi SAW angkat tangan, di mana tidak. Hak dia tidak angkat tu tak sah lah. Gitulah hak senang. Misalnya nak naik kereta, tak kena angkat tangan lagu tu. Memang ada doa. Nak start motor tu angkat tangan gini dulu. Tak perlu. Belah-belah lah. Belah-belah. Orang kita kadang-kadang bila kata doa ni angkat tangan. Tak mesti. Bukan semua tempat memang ada doa. Doa sebelum makan ke apa gitu angkat tangan. Ramai-ramai. Tak. Kalau ada pun baca lah. Kalau ada itu pun banyak. Ada hak dhaif, ada hak sahih ke apa, macam-macam. Kalau kita kata hak dhaif boleh guna masing-masing lah, tak apalah. Tak mesti angkat tangan. Bila-bila nak makan tu baca, tak apa. Hak tu lah hak moleknya. Tidak ada sabit daripada Nabi SAW bila nak makan tu angkat tangan. Setiap kali nak makan angkat tangan. Tak ada dah betul. Hak tu lah cara yang, sebab itulah kalau kita mengaji hadis ni, kelebihan dia kita tahu tempat ni dia angkat, tempat ni tidak. Kita tahu. Jadi senang lah nak turun. Ni pakai umum. Setiap doa angkat tangan. Satu pihak pula, satu pihak lagi doa tak ada angkat tangan. Tak kena lah tu. Kedua-duanya betul. Ada tempat-tempat dia.
Bab raf'in nisa idza kunna ma'al imam, wallahu a'lam.